Lambatnya recording ni. Tunggu sekejap ya, dia record. Okay, kita akan start lah. Okay so pagi ni kita akan sambung kepada tutorial number 4 dah. Kita dah bincang sampai D lah ya. Number 4 sampai D dah ya. Alright. So untuk number 4 D kita dah bincang. So kita sambung dengan number 4E lah ya. Okay. Untuk number 4E ni ya, tindak balas ini kita namakan sebagai tindak balas ini kita namakan sebagai hydro 4E lah ya. Ini kita namakan sebagai maksudnya H lah, masukkan H kepada carbon double bond halogenation. Tindak balas ini kita namakan sebagai hydro halogenation lah. Masukkan H dan H dan halogen kepada carbon double bond ya. Saya nak cerita sikit dulu sedikit berkenaan dengan tindak balas ini. Okey ya. Tindak balas untuk 4E tu 4E adalah tindak balas yang kita namakan sebagai hydro halogenation. Okey. Hydrohalogenation, kalau kita tengok ya, sebenarnya kita nak masukkan atom ataupun bahan kepada carbon double bond ya, kepada double bond lah ya. Okey. Apa yang kita masukkan? Kita masukkan hidrogen dan halogen. Jadi dalam tindak balas ini kita akan menggunakan contohnya seperti HCl ataupun HBr ataupun HI ataupun HF lah, halogen lah. Semua ni adalah halogen lah. H yang bonded to halogen ya, ataupun dalam erti kata sebenarnya dia ni asid lah. Masukkan asid HCl, asid bromik, okey, dan lain-lain lah ya. So kita nak masukkan asid sebenarnya, ataupun tak sesuai lah kalau saya nak katakan asid. Sebenarnya tindak balas itu kita namakan sebagai hydrohalogenation. Nak masukkan H halogen kepada carbon double bond. Okey. Contohnya kita ada etin. Ini etin. Kita tindak balaskan dengan HBr. Apa terjadi ya? Tindak balaskan kepada HBr lah ya. So dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah salah satu bond daripada double bond itu nanti dia akan putus lah. Ini pun akan putus bonding H dan Br tu. So H nanti, saya besarkan sikit, H Br kan. So ini H ni nanti dia akan buat bonding dengan carbon yang ni lah, bersama dengan elektron yang ni. Nanti mereka ni akan buat bonding. Okey, manakala elektron yang ni dia dengan elektron daripada Br yang ni lah untuk dia buat bonding. Jadi double bond ni nanti akan hilang. Tahu? Double bond akan hilang lah ya. Okey. So kita ada ini. Kita ada H. Kita ada H. Kita ada H masuk kat sini. H ni datangnya daripada yang ni lah ya. Lepas tu karbon yang ni akan masuk Br. Macam tu lah. Dapat yang ni lah. Ni jadi single bond. Tinggal single bond lah ya. Tinggal jadi single bond. Okey. Boleh tak? Tindak balas ini we call it as hydrohalogenation. Faham ke tak faham? Double bond hilang ya. H akan masuk kepada organic compound tersebut. Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Anything? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada tak? Okey. Kalau tak ada, kita
Kita teruskan. Okey, sebenarnya tindak balas hydrohalogenation ini, tindak balas hydrohalogenation ini dia tertakluk kepada apa yang kita namakan sebagai Markov-Nikov rule. Markov-Nikov rule lah, ya. Okey. Di mana Markov-Nikov rule ini apply, ya? Okey. Markov-Nikov rule ini apply, ya, kepada carbon double bond yang mempunyai bilangan hidrogen yang berbeza. Contohnya yang ni lah. Contohnya yang ni kan. Compound ini. Ini kita namakan sebagai propin lah. Propin. Okey, propin. Okey, sebelum kita pergi kepada tindak balasnya, saya nak cerita sedikit berkenaan dengan Markov-Nikov rule. Okey, dalam tindak balas addition, ni tindak balas hydrohalogenation ni adalah sejenis tindak balas addition kan. Sebab daripada double bond tukar jadi single bond nanti. Ya, dalam tindak balas addition ini, apa yang berlaku ialah hidrogen daripada HX itu akan pergi kepada atom carbon dalam yang double bond itu, carbon-carbon double bond itu, dia pergi kepada carbon atom yang mempunyai ini yang mempunyai bigger number of hydrogen atom. Dia pergi kepada carbon double bond yang dia tindak balas tu, ya, yang mempunyai bigger number of hydrogen atom. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Saya dah buat hari ni atas sikit. Okey. So contohnya kalau dalam tindak balas ini, padam dulu semak. Contohnya saya tindak balaskan propin ini. Okey. Saya tindak balaskan propin ini dengan HCl. Okey. Sekarang kalau kita tengok okey. Kalau kita tengok ada sana. Okey. Kita ada 2 karbon lah sekarang kat sini. 2 karbon yang ada double bond. Kita fokus dekat sini je. Karbon sini tak ada kena mengena. Tahu, karbon sini tak ada kena mengena. Ya. Karbon ni tak ada kena mengena. Pada karbon double bond sahaja. Okey. HCl ni hanya akan masuk kepada karbon double bond. Karbon yang sudah cukup bondingnya, contohnya seperti karbon ni. Okey. Okey. So dia tak akan react apa-apa. Dia tak akan terganggu oleh HCl. Tempat yang akan terganggu ialah tempat di mana adanya double bond lah. Ya, tempat yang ada double bond lah, ya. Okey. So sekarang kalau kita tengok di sini, karbon 1. Ini saya katakan karbon 1. Ini karbon 1. Ini karbon 2. Pada karbon 1 ini ada 2 H. Ada 2 H. Pada karbon 2 ada 1 H. Okey. HCl ini nanti H-nya daripada HCl ini, okey, akan masuk kepada carbon double bond yang mempunyai bilangan hidrogen atom yang lebih banyak. Maksudnya sekarang H ini akan pergi kepada carbon 1. Cl akan pergi kepada carbon kedua. Okey. Faham tak? Boleh tak? Dengar Boleh, tak? Boleh dengar. tak? Boleh. Boleh, okey. So sekarang H akan pergi, H daripada HCl akan masuk pergi kepada carbon 1. Manakala Cl akan pergi ataupun berikatan dengan carbon yang kedua.
Jadi apakah hasil dia? Apakah hasil dia? Okey, hasilnya kita akan dapat pada carbon 1, ni carbon 1 lah ya. Asalnya dia ada 1 H. Sekarang dia sudah ada 2 H. Manakala carbon 2, dia ada H 1, sekarang dia sudah terima Cl. Lepas tu carbon yang ini ada ubah tak? Tak ada perubahan. Kat situ tak ada functional group. Jadi dia duduk diam-diam, tak ada tidak balas. Ya, dia maintain sebagai CH3. Okay, this is the product lah. Boleh ke tak boleh? Okay ke tak okay? Boleh salin lah. Boleh digest tengok. Okay, salin tengok. Okay. Seterusnya saya ambil contoh lain. Ya, seterusnya saya ambil contoh lain lah. Ya. Okay. Saya padam tak ni. Okay. Alright. Mari kita tengok contoh lain. Okay. Katalah saya ada compound yang ini. Okay, katalah dia tidak balaskan dengan HBr. Okay. So, apa hasil yang kita akan dapat? Apa hasil yang kita akan dapat? H pergi kat mana? H pergi kat mana? H pergi dekat karbon 1 ke karbon 2? Tengok. H pergi kat karbon 1 ke dekat karbon yang kedua? Ya. Ni karbon 2. Ni karbon 2. Ni karbon 1. Karbon 2. H pergi kepada karbon 2 lah. Buat bonding kat sini kan. Br pergi ke mana? Karbon? Karbon? 1. Karbon 1. Karbon 1. Karbon 1 kan? Okey. Jadi apa hasil kita akan dapat? Okey, kita akan dapat ini hasil dia. Okey. Ini karbon 1 lah. Okey, karbon 1 ni ada CH3 kat sini. Okey, dia akan ditambahkan dengan Br lah. Okey, ni karbon 1. Okey, ni karbon 2 lah. Karbon 2 asalnya dia ada 1 H. Sekarang dia sudah tambah dengan H daripada HBr. So, karbon lain ada perubahan tak? Tak ada perubahan. So, ni karbon 2. So, apa terjadi sekarang? Ada tak lagi double bond? Ada tak lagi double bond? Tak ada kan? Okay. So, apa terjadi? Br pergi kepada karbon yang pertama. Kenapa Br pergi kepada karbon pertama? Sebab karbon pertama ni, dia hanya ada berapa H? Berapa H dia ada? Ada tak dia ada H pada karbon 1 ni? H-nya kosong. Betul? Tak ada H. Tapi pada karbon kedua, how many H karbon ni ada? How many H yang dia ada? Tell me. Beritahu saya kah? 1. Ada 1 H. Jadi, H akan pergi kepada karbon yang kaya hidrogen. Dia tak pergi kepada karbon sini. H ni tak pergi kepada karbon sini. Dia tak pergi pada karbon sini. Kenapa dia tak pergi kat karbon sini? Sebab tapak untuk tindak balas itu bukan pada dia. Sebab karbon ni dia dah ada, kalau karbon yang ini kan. Karbon yang ini. Karbon yang ini, okay, dia sudah ada 4 bonding. Nak tambah lagi H ke? Tak kan? Ada yang tanya, madam, C yang ni banyak H lagi.
Kenapa tak bagi kat sini? Orang pun 4 je maksimum. Betul? Orangnya pun 4 je maksimum. Takkanlah carbon nak tambah lagi H jadi 5 pula. Kan? Tak boleh lah tu. Dah melanggar hukum dah. Kan? Betul tak? Betul tak Mio? Betul ni. Mio apa nama? Alamak. Mio Muhammad. Betul tak? Betul tak? Betul. Carbon orang pun 4. Takkanlah carbon nak 5. Kan? Bonding. Betul tak? Ya. So dia tak dia takkan pergi dekat kabel sini. Sebab sini lagi pun sini bukan tapak untuk tindak balas itu berlaku. Tapak untuk tindak balas itu berlaku adalah pada carbon double bond. Ya. So tadi Ma'am Dan cakap H akan pergi kepada carbon yang kaya hidrogen, tapi pada tapak untuk tindak balas, bukan pada tapak yang bukan untuk tindak balas tu. Tapak tempat yang bertindak balas adalah pada yang ada functional group. Yang lain-lain tu tak ada tindak balas lah, ya. Kita fokus kepada tempat yang ada functional group lah. Tapak di mana di situlah berlakunya tindak balas, ya. So kita tengok karbon ini, okey, kita tengok dekat karbon sini dengan karbon sini sahaja, ya. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok sekarang, apakah hasil? Kita akan dapat inilah hasilnya. Okey, H pergi kepada karbon yang ada satu H. Br pergi kepada karbon yang ada kosong H lah. So this is the product. Bolehkah? Boleh ke tak boleh? Alright. So saya berikan soalan, kamu tolong jawab. Saya panggil nama tau. Ya. Okey, saya ada saya ada komponen ini. Okay, tidak balaskan dengan HCl. Buat pensel tak perlu keras. Okay. So, buat tindak balas tu. Lepas, sekejap lagi saya panggil nama. Saya bagi masa 1 minit. Okay, buat sekarang. Nanti saya panggil nama ya. Apakah hasil dia? Masukkan jawapan dalam grup WhatsApp lah. Ni nampak tak soalan? Nampak ya? Nampak semua ya? Sekejap lagi saya panggil nama. Dah? Okay. Saya panggil nama tau. Okay. No, Laila. Laila? Yes, madam. Laila jawab, masuk dalam grup WhatsApp Laila. Snap gambar jawapan. Okay. Okay. Dah ke? Dah? Dah ke Laila? Sekejap, madam. Tengah snap. Okay.
Snap, Laila masuk. Snap, masukkan dalam grup WhatsApp ya. Nak tengok jawapan. Yang lain jangan tengok je tau. Kena tulis juga. Kena cuba juga ya. Dah. Dah. Dah, tapi tak sure madam. Tak apa. Ya Allah. Saya seronok kalau kamu buat salah. Tak kan. Bukan tujuan nak malukan kamu tak. InsyaAllah. Sebab ini saya nak kena tengok lah setakat mana yang kamu faham kan. Kalau tak tengok macam mana. Mana tadi grup kamu. Alamak. Sana mana dia. Ni. Dah ada dah. Okey. Dia jawab. Okey. Kita tengok. Ella punya jawapan. Tengok. Penting kena tengok jawapan student ni. Ni saya tulis balik Laila cakap lah ya. C kat sini. CH3. Okay. H masuk dekat sini. Tu sini ada double bond. C. Masuk Cl. Masuk H. H. This is Laila's answer lah. Ya. Saya just copy ya. Okey. Pada pendapat kamu, betul tak? Betul ke tak betul ni? Laila bukan nak malukan kamu tau. Ya. Ni kita belajar tau ya. Semua orang buat silap ya. Ini saya sorry. Aduh. Ni betul ke tak jawapan Laila? Tak ada double bond madam. Apa? Sepatutnya? Tak ada double bond. Tak. Double bond kena hilang lah. Betul tak? Sebab Itu salah madam. kan saya cakap tadi, betul tak saya cakap tadi? Orang pun 4, takkan carbon nak 5. Betul tak? Orang pun 4 je. Betul? Allah bagi 4 je. Tak nak lah kan. Laki aku tak payahlah. Orang lain pun kalau boleh tak nak lah kalau tak bahagia kan. Kalau bahagia teruskan je lah. Okay. Carbon ni ada berapa bonding dah bila Laila tak putuskan double bond? Ada berapa bonding? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bonding, betul tak? Boleh tak carbon ada 5 bonding? Tak boleh. Jadi salah satu bonding ni mesti diputuskan. Salah satu bonding ni mesti kita putuskan lah. Sebab kat situlah elektron yang bonding inilah yang digunakan untuk membentuk bonding dengan H dan Cl. Ini kan elektron ni. Okay. Itu yang saya kena tengok jawapan kamu sebab saya nak tengok misconception. Okay. So elektron ni nanti dia akan combine dengan hidrogen yang ni untuk buat bonding. Manakala elektron yang ni dengan H dengan elektron Cl ni untuk dia combine buat bonding baru. So dapatlah ini. Ini. Bonding ni adalah yang ni. Okay. Manakala bonding ini adalah yang ini. Betul tak? Macam tu. Betul ke tak betul ni? Okay. Jadi double bond ini akan hilang. Tak adalah double bond. Tahu? Okay. Faham ke tak faham? Satu, kesilapan Laila. Masih maintain double bond. Yang kedua, kesilapan. Take note tahu semua orang. Laila semua orang pun macam tu sebenarnya. Okay. First memang tak boleh faham. Saya dulu pun sangat kan. Saya dulu memang slow pick up. Jadi saya kena tengok, tenung, masa organik tu memang saya belajar organik masa third year kot universiti. Aduh, memang sengsara gila. Sebab dia sebab tu organik ni dia kena banyak tulis. Dia kena dengar, you tulis, you faham. And then you boleh buat lah. Sebenarnya organik ni ada satu subjek yang kalau kamu tak dengar, kamu rasa macam take for granted, dia memang jadi killer subjek. Ya.
Masih saya mengajar dulu, first memang ini akan jadi killer subject lah. Tapi bila one student tu dah pick up, dia laju gila. Ya. Satu, Lela maintainkan double bond. Yang kedua, Lela tak ikut Markov Nikov. Sepatutnya hidrogen kena masuk kepada karbon yang kaya hidrogen. Macam tak? Okay. Ikut Markov Nikov. Okay. Dia kena ikut Markov Nikov di mana hidrogen akan masuk kepada karbon yang kaya hidrogen lah. Tak boleh pergi kepada karbon yang ini. Lela masukkan hidrogen kat sini. Salah lah. Ya. Cl masuk dekat karbon yang ni. Which is wrong lah. Ya. Okay. So mari kita tengok jawapan dia. Okay. Sana. Okay, nanti kita panggil orang lain pula. Saya bagi contoh yang lain ya. Okay, CH3. CH3. Ni ada double bond. Okay, ada H. Ada H. Dengar betul-betul tau. Ya? Sebab tu organik ni saya memang kena sangat bertegas supaya kamu buat. Calculation dia lain. Tau. Subjek calculation saya boleh lepaskan kepada kamu. Tetapi subjek organik tak boleh. Ya? Saya kena suruh kamu buat. Ya? Bukan tujuan nak malukan tak. Ini pelajar. Semua orang pun sama. Ya? Jangan takut. Ya? Jangan malu kalau salah. Don't worry. Ya? This is a learning process. Okay. Alright, mari kita tengok. Dalam tindak balas ini, apa yang berlaku ialah hidrogen ni akan pergi kepada karbon yang kaya hidrogen. Kenapa? Sebab dia follow Markov Nikov rule. Okay. Cl akan masuk kepada karbon mana? Akan masuk kepada karbon yang kurang hidrogen. Macam itulah. Ya. So, apakah hasil yang kita akan dapat? Ya. Okay, apakah hasil yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3. Okay. Ini karbon 1 lah. Karbon 1 ni tak jadi apa-apa. Ya. Okay, lepas tu kita ada karbon 2. Okay, kita ada ni. Okay, tinggal single bond. This is the product lah. Cl akan pergi kepada karbon. Okay, karbon ni 2 ke 4. Ni 2, 3, 4 lah. Okay, Cl akan pergi kepada karbon yang kedua. Cl akan pergi kepada karbon yang kedua lah. Cl akan pergi kepada karbon yang kedua. Manakala H daripada HCl akan pergi kepada karbon yang keempat lah. Kenapa? H pergi kepada karbon 4. Sebab pada karbon 4 ni ada 2 H. Pada karbon 2 ni, pada karbon 2 ada kosong H. Tak ada H pun. Faham tak? Faham ke tak faham? So, this is the product yang kita akan dapat lah. Ya? Ini produk yang kita akan dapat. Ini. Boleh ke? Tak boleh. Okey ke? Tak okey. Okey ke tak okey? Okey. Okey, madam. Mari kita lihat contoh lain lah. Saya bagi satu contoh lain ya. Okey, nanti saya panggil orang lain pula. Okey. Hopefully you can understand lah. Tapi kadang line kan. Kadang-kadang line yang putus-putus. Kadang dia boleh ni juga. Tapi tak apalah. Nanti kalau andai kata tak boleh juga, kamu tengoklah video ni sebab saya record ni. Ya. Alright. Jadi kita lihat contoh yang lain. Okay. Katalah saya ada compound ini lah. Okay. Let's say saya ada CH. Okay. Okay. Saya tidak balaskan dengan HCl. Okay, sekarang buat tindak balas ni. Okay. Saya bagi 1 minit masa saya lah. Masa saya kan. Saya panggil nama ya.
Okey, buat semua orang sekarang. Okey, dah? Dah kah? Okey, saya panggil nama tau. Siapa ya? Nurul Aina Afza. Aina? Aina? Jawab soalan tadi, Aina. Okey, madam. Okey, Aina jawab. Masuk dalam grup WhatsApp ya. Aina masuk grup WhatsApp tau. Dah? Beritahu Ni soalan ni. Yang lain pun tolong buat juga. Dah kan Aina? Sekejap tengah send. Okey. Okey. Ni Aina punya jawapan lah. Aina punya jawapan. Nak saya bawa ke tepi sikit. Okey. Jawapan Aina. Okey, mana dia simpan? CH2 CH3 CH3 Cl CH. Okey, this is jawapan Aina lah. Okey, nanti kita tengok jawapan. Betul tak? Betul ke tak betul? Konsepnya sangat betul dah. Kan? Konsepnya dah memang sangat betul lah. Ya? Okey, so apa yang berlaku ialah H akan pergi carbon sini. Kan? Jadi kita tengok carbon yang ini tadi, carbon yang ini asalnya dia ada satu H je. Sekarang dia sudah ada 2H. Which is good lah. Ya? Okey, manakala Cl akan masuk ke sini lah. Ya? Jadi carbon ini akan terima Cl. Betul lah tu. Ya? Apa yang silap sekarang? Kat sini. Ni mungkin saya, kamu tengok, Aina tengok saya kot ni. Saya macam tu tulis 3 kan. Tapi actually tak boleh ni. Sebab kat sini kalau kita tengok dia tak boleh 3. Aina mungkin saya yang salah tulis tu lah kot. Ini sebenarnya 2. Sebab carbon bonding dia tak boleh. Andai kata Aina tulis 3 kan. Mungkin Aina tertiru saya kot. Okey. Kalau sini Aina letak 3. Okey. Letak 3H. Maksudnya sekarang pada carbon ni ada bonding berapa? Ada 5 bonding. Betul tak? Ada 5 bonding. Orang pun 4, takkanlah carbon nak 5. Kan? Tak boleh lah. Kan? Maksimum bonding pada carbon 4 saja. So maksudnya kat sini dia hanya ada 2H sahajalah. Ya?
So sepatutnya dia kena ada 2 H sahaja. Ya. Saya mungkin nanti tengok saya tulis 3 tu. Bukan 3 tu. Actually 2 lah. Ya. Nampak macam saya tulis 3 but actually only 2. Ya. Alright. So dia kena ada 2 H lah. Ya. Kena bear in mind that carbon only can make 4 bonds lah. Ya. Dia tak boleh lebih daripada 4 lah. Ataupun tak boleh kurang. Dia memang exactly 4 lah. Ya. Bonding. Okay. Cantik lah ni. Konsep Aina tu dah dapat lah. Ya. Dah faham dah ni. Sangat dah tu. Dah faham dah ni. Ya. Ini kita namakan sebagai Markov-Nikov rule lah. Ya. So, fahamlah dah tu. Okay, insyaAllah lah ya. Okay, so seterusnya saya nak pergi kepada satu konsep lagi yang hydrohalogenation juga. Ya. Hydrohalogenation. Okay. Hydrohalogenation ni ada 2. Satu kita ada Markov-Nikov rule. Yang ni berlaku kepada HCl, HBr, HI nak masukkan kan, HF ke. Okay. Tetapi ada juga kita namakan sebagai anti-Markov-Nikov. Okay. Anti-Markov-Nikov rule. Okay. Anti-Markov-Nikov rule ini hanya terjadi kepada HBr sahaja dengan kehadiran compound peroxide. Contohnya kita ada HOOH. Ni kita namakan sebagai hydrogen peroxide lah. Kita boleh tuliskan dia sebagai H2O2 ataupun alkyl peroxide. Contohnya kita ada CH3OO. Peroxide tu dia ada OO macam tu. CH3. Ataupun we can write as CH3 2O2. Dengan kehadiran peroxide ini kita namakan sebagai peroxide, elemen peroxide. Contohnya yang ini kita namakan dia sebagai hydrogen peroxide. Ya. Hydrohalogenation kepada HBr boleh berlaku secara anti-Markov-Nikov. Okay. Penambahan hidrogen bromide kepada carbon double bond boleh berlaku secara anti-Markov-Nikov jika ada ataupun dengan kehadiran peroxide. Tak kisahlah hidrogen peroxide ke ataupun alkyl peroxide ini, metil peroxide dan sebagainya. Dan dia ada peroxide then dia akan berlaku secara anti-Markov-Nikov. Ya. Okay. So, kalau kita tengok contohlah saya ambil ya. Okay, katalah kita ada compound ini. Ya, katalah saya ada compound inilah ya. CH3 okay. CH double bond CH2. Kan? Okey, tindak balaskan dengan HBr. Okey. Satu lagi, kita tindak balaskan juga propin ini. Okey. Dengan HBr. Tetapi dengan kehadiran peroxide, hydrogen peroxide. Okey. So apa yang berlaku ialah kalau dalam tindak balas yang pertama ni hidrogen akan masuk kepada carbon 1 ni carbon 2 tahu Br akan masuk kepada carbon yang kedua. Kenapa Br masuk kepada carbon yang kedua? Sebab pada carbon kedua ni ada 1 H. Pada carbon pertama ada 2 H. Ini ikut Markov-Nikov. So apa hasil yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3, C, ni ada H, Br masuk kat sini lah. Okay, pada carbon pertama akan daripada ada 2 carbon, sekarang sudah jadi 3 carbon. Ini hasil dia lah.
Ini hasil dia lah. Okey. Tetapi dalam tindak balas dengan kehadiran aduh. Okey, Satna. Okey, dengan kehadiran peroxide, ya, dengan kehadiran peroxide ni, ya, tindak balas akan berlaku secara anti Markovnikov, ya, di mana kalau dalam Markovnikov H pergi kepada karbon 1, ya, H pergi kepada karbon 1. Okey, tetapi dalam anti Markovnikov dia terbalik, H akan pergi kepada karbon yang kedua, Br masuk kepada karbon yang banyak H. Ini kita namakan anti Markovnikov lah. So apa produk yang kita akan dapat ialah, ya, apa produk yang kita akan dapat? CH3 KH. Okey. Karbon 1 tadi dia ada 2 H. Dia akan terima Br. Karbon 1, karbon 2 dia ada 1 H, dia akan terima H. Ini adalah anti Markovnikov. Ini adalah Markovnikov. Faham tak? Faham ke tak faham? Boleh ke tak boleh? Faham. Faham ya? Boleh ha? Okey, mari kita tengok. Dah faham? Ini anti Markovnikov ni senang je konsep dia. Tak sama macam Markovnikov lah, ya. Dia terbalik lah daripada Markovnikov. Alright, mari kita tengok soalan tutorial. Semua orang tengok soalan tutorial? Okey, semua orang tengok soalan tutorial. Okey, cuba tengok soalan F dengan G. Tengok soalan F and G. Okey, tengok soalan F dengan G lah. Okey, cuba tengok soalan F dengan G. Saya besarkan sikit. Ingat. So tengok sekarang. Soalan F ini kita ada kan compound dia CH. Ni saya letakkan dalam bentuk macam ni lah. Okey. Kita tindak balaskan dengan HBr kan. Tetapi ada peroxide. Betul? Okey. So ini ikut apa rule ni? Markovnikov ke anti Markovnikov? Anti Markovnikov lah. Maksudnya hidrogen akan pergi kepada karbon 1 ke karbon 2? Hidrogen pergi kepada karbon 1 ke karbon 2? Karbon 2. Karbon? 2. Karbon 2? Ni anti Markovnikov. Satu. Satu. Kenapa 1? Kenapa 1? Kurang hidrogen. Kurang hidrogen. Hidrogen akan pergi kepada karbon yang kurang hidrogen lah kan. Sebab apa dia pergi kepada karbon yang kurang hidrogen? Sebab anti Ada peroxide. ada peroxide. So bila ada peroxide dia akan jadi secara anti Markovnikov lah, ya. So apa produk yang kita akan dapat? Produk yang kita akan dapat, okey, kita ada kat sini akan masuk pada karbon 2 ni akan masuk Br lah sebab dia kaya hidrogen, sebab dia anti kan, itu Markovnikov, ya. Jadi karbon 1 ni karbon 2 ni karbon 2 lah, karbon 2 ya. Okey, ni karbon 2 lah, ya. Okey, akan terima Br sebab dia banyak hidrogen. Sebab dia anti Markovnikov lah. So pada karbon 1 ni akan terima hidrogen lagi lah sebab dia kurang hidrogen. So this is the product lah yang kita akan dapat. Boleh ha? Boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Okey ha? Boleh ha? Ya? Boleh ha? Alright. So seterusnya kita tengok G. Tengok G pula. Okey. G ni dia lukis dalam bentuk skeletal. Kamu tak nampak sini karbon dia. Tapi karbon dia kat sini. Okey, dia dua-dua karbon dekat sini, karbon double bond ni dia tak ada H pun. Yang ni pun karbon ni tak ada H, karbon ni pun tak ada H. Jadi mana kita nak masuk ni?
Suka-suka hati kamu nak masuk mana. Masuk sini pun boleh. Masuk sini pun boleh. Sebab dua-dua karbon bilangan hidrogen dia samalah, dia tak follow. So katalah ini katalah kita masuk dekat sini. Ini masuk sinilah. So kalau dia masuk ke bawah katalah kan. Katalah Cl masuk ke bawah, kita akan dapat hasil dia Cl masuk sini. Okay. CH3, H masuk sini. Boleh tak? Ataupun Cl masuk dekat atas, H masuk ke bawah lah. So dapat yang ni lah. Tapi ini dengan ini sama tak? Compound ni dengan ni sama tak? Sama kan? Betul tak? Ni nama apa? Kita tengok nama apa. Ini parent dia adalah cyclohexane. Betul? Parent dia adalah cyclohexane. Okay. Pada ini carbon 1, ini carbon 2. Pada carbon 1, kita ada kloro. Substituen dia pada carbon 1 ada kloro. Pada carbon 1 ada metil. Metil ada pada carbon 1 dengan carbon 2. Jadi nama dia apa yang ni? Name of this compound kita ada 1 chloro, 1 dimethyl cyclohexane. So nama dia. Yang ni pun sama lah. Ini akan jadi carbon 1 sebab klorin ada kat sini lah. Substituen ada banyak kat sini. Ini akan jadi carbon 1. Ni carbon 2. Sama juga nama dia pun ini juga. Ni 1 chloro, 1 dimethyl cyclohexane. Ini pun nama yang sama. Jadi nama sama. Kalau nama sama, kalau nama Hasna binti Idris. Ni jumpa dekat KMPP. IC samalah. Okey, jumpa pula dekat mana ya? Dekat Sempurna, Sabah. Kan? Pergi Pulau Mabul. Kan? Nama dia Hasna binti Idris juga. Kan? IC sama. So orang yang samalah. Nama sama, orang yang samalah. Kan? Itulah. So kalau dalam keadaan simetri macam ni, dalam keadaan simetri macam ni, okey, dalam keadaan simetri macam ni memang kita akan dapat compound yang samalah. Apa maksud simetri? Maksudnya pada carbon double bond ni ada kumpulan yang sama. Ada kumpulan yang sama lah. So bila ada kumpulan yang sama, so maksudnya dia akan dapat masuklah kat sini ke, masuk kat sini ke, dapat yang sama. Boleh Macam tu. Okay, ada apa nak tanya tak setakat ni? Ada Okay, saya bagi contoh yang lain lah. Bagi contoh yang lain. Okay. Potong ni. Tak mau padam pula. Apa ni? Okay, mari kita tengok. Okay. Alright. So, okay, katalah saya ada compound yang ni pula. Kalau macam ni, CH3, CH2, CH3. Ini berapa produk kita boleh dapat? Tambah HCl. Sini sama je bilangan karbon dia. Dua-dua kat sini kosong. So H boleh masuk ke sini. Cl boleh masuk ke sini lah. Ataupun H boleh masuk ke sini. Cl pun boleh masuk ke sini lah. So yang ni kita dalam kes yang tak simetri macam ni. Tak simetri dia punya substituen, kita boleh dapat dua produk lah. So ini akan menghasilkan dua produk. So satu kita ada CH3, H masuk sini. Okay. Cl masuk sini lah. Ataupun satu lagi produk ialah CH3 masuk ada sini. Cl masuk sini lah. CH2,
CH3. H masuk sini. Ni kita akan dapat 2 produk lah. Sebab ini dengan compound ni dia different. Kalau macam yang ni, nama dia apa? Nama yang ni. Nama dia yang ni 1-chloro. Okay, 1-ethyl. Okay, 2-methyl cyclohexane. Okay, kalau yang ni pula nama dia apa? Yang ni nama dia apa? Oh, sini lah. Kan? Nama dia adalah 1-chloro, 2-ethyl, 1-methyl cyclohexane. Tak samalah. Namalah lain dah. Ni 1-chloro, 2-ethyl. Yang ni 1-chloro, 1-ethyl. Tak sama dah. Ya? Kalau dia tak simetri macam ni, dia akan dapat lebih daripada satu produk. Ya? Okay. So itu konsep yang kamu kena tahu sikit-sikit je lah. Ya? Alright. So seterusnya mari kita tengok soalan. Ya? Pasti nanti kita kena buat 2 produk jugalah. Ya betul. Kena buat 2 produk. Kalau dalam kes soalan yang macam ni, yang saya bagi latihan tambahan ni, kalau dia tak simetri, kena buat 2 produk. Bolehkah? Okey, boleh. Okay. So, ni kita tengok soalan. Habis dah soalan 4. Ya? Soalan 4 dah habis. So, mari kita tengok soalan yang kelima lah. Ya? Mari tengok soalan yang kelima. Okay. Kita ada soalan 5. Okay, soalan yang kelima. Okay, saya expandkan sikit tau. Sebab yang ni dia tulis dalam bentuk condense. Kamu tak apa faham tu. Okay, ada double bond dekat carbon yang ni. Carbon yang ni. Ya. Ada 2 CH3 kan. Ada 1 CH3. Ada 1 lagi CH3. Okay, carbon yang ni pula. Ada 1 H. Okay. Berarti yang ni CH2. CH3 lah. Okay. So, draw the structural formula of product form when HBr added to the following alkene. Ya. Name the rule involved. So, tindak balaskan dia dengan HBr. So, apa hasil yang kita akan dapat? So, H masuk dekat mana ni? Karbon mana? H masuk dekat karbon mana? Karbon 1 ke karbon 2? H masuk kat mana? Karbon 1 ke karbon 2? 2. 1. Kan? Kenapa ke H masuk kat karbon 1? Ada H. 1 H. Karbon 1 ada 1 H. Betul? Karbon 2 ada H tak? Ada H tak pada karbon yang kedua ni? Tak ada. Tak ada. Dia kosong H lah. Okay. So, H akan masuk kepada karbon 1 lah. Ya, macam tu. Jadi, apakah hasil yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3. Okay. CH3. Karbon 2 ni akan terima Br. Okay. Karbon 1 akan terima H. Yang inilah kita katakan dia sebagai yang kaya semakin kaya lah. Yang kaya semakin kaya dengan hidrogen. Ya. Karbon yang kaya hidrogen secara Markov-Nikovnya dia akan bertambah dengan hidrogen lah. Ya. Yang kaya bertambah. Karbon yang kaya hidrogen bertambah kaya dengan hidrogen dalam tindak balas mengikut secara Markov-Nikov. Ya. Okey, so ini kita akan dapat yang ni lah. Ya. Okey, seterusnya kita tengok B pula. Okay. Tengok B tu, buat B tu. Tolong buat B tu. Tolong buat soalan B. Okay, buat B sekarang. Tu compare jawapan dengan saya ya. Okay, buat B sekarang. Kamu buat tau. Sejuk lah duduk kat library ni.
Buat B ya. Kamu buat B tau. Okay. Ini tindak balaskan dia dengan HBR jugalah. Tambahkan dengan HBR. So, dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah H akan pergi kepada karbon yang kedua. Manakala BR akan pergi kepada karbon pertama lah. Ya, pergi kepada karbon pertama. So, okay. So, tindak balaskan dia dengan H. BR lah. H pergi kepada karbon yang kedua. Manakala BR pergi kepada karbon yang pertama. So, apakah produk yang kita akan dapat? So, kita akan dapat okay. So, BR masuk pada karbon pertama. Okay. Manakala karbon kedua akan terima ada double bond pula tu. Karbonian. Okay. Ni akan terima H lah. So dapat macam tu lah. Ya? This is the product yang kita akan dapat lah. Ya? Betul. Betul Alhamdulillah. Saya punya betul tu. Boleh belanja lah makan. Jadi salah ni ya. Jawapan ni salah. Ya? Biar masuk kat sini. Sebab ini berlaku secara markov nikah. Boleh ke tak boleh? Both reaction involve markov nikah. Okay. Boleh tak? Okay ya? Boleh ha? Boleh. Okay. Mari kita tengok soalan 6 pula. Kita tengok soalan nombor 6. Okay. Soalan nombor 6. Okay. Buat soalan nombor 6 tu. Semua orang buat soalan nombor 6. One butene ni maksudnya carbon double bond tu ada dekat hujung sekali. Buat soalan nombor 6 ya. Okay, mari kita tengok. Mari kita buat kat pen. Saya suka buat lagi dekat pen, senang. Okay, sepadan ni saya. Okay. Alright. Okay. Mari kita tengok soalan nombor 6 tu dia kata one butene. One butene. Okay. Kita ada one butene lah. One butene. Structure dia macam mana? So kita ada CH3. Okay. CH2. CH. Double bond. CH2. Okay. Ni kita ada one butene lah. One butene. One butene ni, okay. Kita tambahkan dengan soalan yang pertama. Tambahkan dengan HBr. Ini tak ada peroxide. Maksudnya, H masuk sini. Br masuk sini lah. So, apa produk yang kita akan dapat ialah CH3, CH2, CH. Br masuk sini lah. Double bond hilang dah. Ya. CH2, H masuk sini. Itu satu. Ya. Okey. Kemudian tindak balas yang kedua. Kan? Tindak balas yang kedua.
manis. Okey. Nak balas yang kedua. Okey. Tambahkan dengan hidrogen. Hidrogen dalam platinum lah. Ya, dalam catalyst of either you can put dalam platinum ataupun palladium, tapi kat sini you bagi platinum mahal, platinum ni ya. Okey, so H ni nanti akan masuk kat sini satu, sini masuk kat sini, double bond hilang lah ya, jangan maintain double bond tu ya. So kita akan dapat CH3 CH2 ya, CH, terima H kat sini sebab dia H, dua-dua H kan, betul tak? Lepas tu yang ni CH2 masuk H juga. So dah. Ya Allah, berpendek. Okay. So, double bond akan hilang lah. Ya, macam tu. Boleh ha? Okay, next. Okay, tindak balas dengan. Okay. Now, kita tindak balaskan dia dengan apa tu? Cl2. Cl2 lah. Ya, ataupun kita ada Cl. Okay. Okay, dalam solvent CH2 Cl2 ni dia solvent je. Ya, ini catalyst tau. Ini platinum ni catalyst. Yang ni solvent. So kadang-kadang kita tak nampak function solvent or the catalyst lah. Ya. Okay. So ini tak ada apa-apa dia buat. CH2Cl2 ni dia tak buat apa-apa lah sebab dia solvent je. Catalyst pun dia tak buat apa-apa kepada tindak balas itulah. So dia duduk diam-diam je. Dia sebagai catalyst sahajalah. Ya. Okay. So apa yang berlaku? Cl masuk sini. Satu, Cl masuk kat sini lah. So apa yang kita akan dapat? CH2, CH3, CH2. Ni. Lepas tu C double bond tu ada H masuk Cl. Satu lagi CH2 pun masuk Cl. So kita akan dapat yang ni lah. Alright. Boleh tak? Okey tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Soalan ni? Madam, Ya. catalyst tu dia tak buat apalah dekat tu. Dia tak buat apa-apa. Dia macam apa dia just tengok je, dia tak kacau apa-apa. Sama juga dengan solventnya ni. Ini kita namakan, sebelum ni saya dah ajar sikit kan ini. Ini adalah inert solvent. Inert solvent lah, dia tak buat apa-apalah kepada tindak balas tersebut lah. Dia buat tak tahu je lah. Macam tu cerita dia. Ya? Okay, inert solvent lah. Ya? Okay, boleh tak? Okay. Okay, seterusnya kita ada okay. So, tindak balas D pula. Tindak balas D tambahkan dengan KMNO4. Yang ni kita ada Bayer reagent lah, KMNO4. KMNO4 dilute ya, coal basic coal basic ada OH minus lah, dia dalam keadaan basic lah, dilute coal basic. Ini adalah sebenarnya reagent Bayer's reagent lah. Reagent Bayer lah. Ya. Okay. Reagent Bayer ni saya pernah ajar kot dalam eksperimen kot ya. Okay. Akan menyebabkan double bond, akan terima OH. Ni. So, apa yang berlaku? Apa yang kita akan dapat ialah CH3, CH2, C double bond tadi kan? Ini C yang double bond lah. Okey, pada carbon double bond ini akan masuk OH. Dia akan terima OH. Dia terima OH. Boleh tak?
Boleh ke? Okey ke tak okey? Boleh tak? Okay. So, semua double bond apabila dia semua carbon double bond ni, okay, dia akan terima OH. Dia masuk OH. Dia masuk OH. Masuk OH lah. Ya. Kepada carbon double bond. Dan side produknya ada juga. Iaitu kita ada MnO2. Ini side produk lah. Yang ni akan dapat brown precipitate tu. Dan dapat brown precipitate yang macam kita cerita dalam eksperimen kan. Okay. Ini tindak balas dengan yang 6D tu adalah Bayer's reagent lah. Itu ini adalah reagent Bayer lah. This is Bayer reagent lah. Ya, Bayer reagent. Okay. Apa terjadi kepada carbon double bond? Dia akan masuk OH. Masuk OH lah. Macam tu. Boleh ke tak? Okay ke tak? Okay. Okay ke tak? Boleh ha? Okay. Okay. So, habislah soalan number 6. Soalan number 6 habis. Ya. Okay. So, seterusnya. Kita tengok number 7. Okay, tengok number 7. Okay, boleh tak kalau okay.